Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, adik kakak, puan-puan, para ahbab yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pada slot yang kedua dan kita ni semua tadi tu kita dengan mukaddimah dengan apa-nya tu kita baca dalam satu muka setengah tadi kan. Jadi pemuka yang kedua ni mula pada perenggan yang kedua yang bahasa Arab ni. Cuma agak-agaknya dapat bagi, kalau tak sempat pun tak apalah. Cuma kalau dapat yang pengertian apa yang kita dapatkan nanti tu, insya-Allah yang itulah kalau dapat ambilnya. Jadi kalau kita tengok tadi tu adalah persoalan dia dahulunya. Jadi beberapa perkataan yang terkadangnya kita selalu dengar dah daripada kaum sufi ini, beberapa ucapan yang seolah ucapan ini menggambarkan bahawa walaupun macam mana sekalipun seorang salik ataupun murid ni seorang guru je. Macam itulah dia digambarkan sedemikian. Jadi yang kita nak tahunya betul ke begitu ke ataupun macam mana? Adakah ataupun macam yang kita telah sebutkan tadi itu, dalam beberapa keadaan memangnya kena satu saja. Dalam beberapa keadaan yang lainnya, contohnya seperti guru dah meninggal dan sebagainya, mana kena ambil seorang guru yang masih hidup untuk dijadi itu. Mahabbah kepada guru pertama tak putus. Yang dah meninggal tu tak ada masalah. Dengan kita amalkan zikir, wirid yang dia dah bagi apa semua, itu tidak ada masalah. Tapi kita ni masih memerlukan didikan kerohanian tu, maka perlu kepada seorang guru yang masih hidup untuk mendidik kita. Dan dalam keadaan mahabbah kita pada guru yang pertama itu tetap tak terputus. Kita sedekah Fatihah, kita ingat jasa dia, didik kita apa semua, tak ada masalah. Cuma macam mana dalam keadaan tiba-tiba ada dua guru pada satu masa yang sama, dua-dua hidup. Yang ini yang jadi menimbulkan permasalahan. Yang ini yang cuba Syekh Muhammad Al-Hashimi cuba rungkaikan melalui tulisan dia ini. Dalam jawapan pada perenggan yang ketiga ini, dia cuba merungkaikan, memberikan jawapan macam mana keadaan sebenarnya. Sebab itu dia mula sebutkan aku nyatakan jawapan. Aku jawabkan kepada persoalan yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Ali tersebut. Haza kalamu haqq. Ucapan yang disenaraikan yang kita telah tengok dalam slot yang pertama tadi itu, ini perkataan yang betul, haqqun. Betul, tepat. Fi nafsi, pada diri dia sendiri, pada kalam itu sendiri. Mana kalau dalam keadaan biasa kita jumpa dalam kitab, perkataan ini ya betul, ada diucapkan oleh para masyayikh. Kalau tidak terkait dengan murid tertentu dan sebagainya, dia adalah betul, tepat. Walakinnahu, dan akan tetapi ucapan yang sama ini juga mujmalun, dia adalah secara ijmal, secara umum. Wa mubhamun, dan pada masa yang sama mubhamun, maknanya tidak jelas. Mana perlu kepada penjelasan yang panjang lebar. Apa maksud sebenar perkataan-perkataan ni? Kalau sekadar satu ucapan itu saja, tidak terkait dengan sesiapa dan sebagainya, ya betul benar, pernah diucapkan oleh kaum sufi terdahulu dan sebagainya. Tapi kalau nak dikemukakan kepada realiti kehidupan si salik, maka perlulah kepada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Macam juga kita belajar fiqh, kita belajar hukum hakam dalam fiqh, begini dah, yang ini haram, yang ini wajib apa semua. Tapi kenapa masih ada perlu kepada fatwa? Fatwa itu yang menghubungkan hukum yang di dalam kitab, teori dalam kitab tu dengan keadaan realiti luaran orang yang meminta fatwa ataupun yang bertanya tu. Sebab itu dikatakan fiqh ini bukan benda yang jumud, bukan benda yang beku. Kalau tengok dalam kitab begitu saja, memanglah beku. Tak boleh keluarkan begitu saja. Jadi seorang mufti bila dia fatwa, dia tengok pula orang yang dia nak fatwakan itu macam mana rupa dia, latar belakang dia,
Orang yang datang bertanya itu apa, dia ambil kira semuanya sekali, realiti kehidupan dan sebagainya. Jadi begitu juga perkataan tadi itu, jumpa sekadar dalam kitab, tak ada masalah. Sebab itu betul dia ada. Tapi bila kita nak diletakkan perkataan itu untuk dipraktikkan di dalam realiti kehidupan seorang salik, ini yang perlu kepada syarat dia. Siapa salik yang sebenar dan sebagainya. Fayahtaja ila tafsilin. Maka kalam ini, perkataan ucapan tadi itu, maka dia memerlukan ila tafsilin, kepada keperincian, wa idahin, dan penjelasan, liyazula ibhamuhu, agar hilanglah ibhamuhu, ketidakjelasan dia tadi itu. Jadi perlu untuk kita nak letak kepada realiti salik ini dengan kehidupan dia dan sebagainya, apa yang dia lakukan sekarang ini, terutamanya dalam isu ada kedak guru yang pertama, kedua dan sebagainya pada satu masa dan sebagainya. Ini perlu penjelasan. Wa idha'uhu yatawaqqafu ala bayanil muridi man huwa, dan penjelasan ucapan tadi itu yatawaqqafu, terhenti di atas bayanil muridi, di atas penjelasan murid ataupun salik ini, man huwa, siapa dia, apa pengertian sebenar kepada murid ataupun salik ini. Mana nak jelas, nak jawapan tadi itu, kita kembali semula kepada asas, basic dia apa dia. Siapa murid ini sebenarnya, yang digelar sebagai murid ni siapa, salik ni siapa. Wa syaikhi man huwa, kalau guru mursyid itu siapa pula, apa syarat dia, siapa sebenar dia ni. Mana kena balik. Jadi bagusnya kitab ni, kita kembali semula kepada basic, maka dapatlah kita menjawab dengan persoalan yang lebih lanjut nanti. Wattariqi mahiyah, jadi tarikat itu, jalan kerohanian itu apa dia. Itu pun perlu penjelasan juga. Jadi jelas beberapa perkara ini, kita boleh menjawab persoalan. Wal maqsudi lil muridi ma huwa, apa tujuan yang dikehendaki. Maksud ini mana tujuan yang dimahukan ataupun yang dikehendaki daripada seseorang murid itu. Ma huwa, apa tujuan dia, kenapa dia mahu menjadi seorang salik ataupun murid, kenapa dia perlu pada bai'ah, kenapa dia perlu mengikuti perjalanan kerohanian ini. Kena ada tujuan dia. Dia tak boleh berjalan begitu saja, kena ada satu tempat yang perlu dituju. Jadi sebagaimana kita berjalan, kita tahu bermula daripada titik A pergi ke titik B, maka begitu juga perjalanan kerohanian ini, kena tahu nak pergi ke mana kita ni. Tak ada kata berjalan begitu saja. Itu bukan begitu. Mana kita ada tujuan juga, kenapa kita menjadi seorang salik. Tahu tujuan, baru kita tahu apa pentingnya jalan kerohanian ini. Idh la budda fi tariqil wusuli, kerana la budda, tidak nak boleh lari laginya, dengan maksud semestinya, fi tariqil wusuli, di dalam jalan untuk sampai ila ma'rifatillahi ta'ala, untuk sampai kepada, untuk mengenal Allah Ta'ala ini, bisyuhudi wal ayani, dengan jalan musyahadah, dengan pandangan mata hati, wal ayani, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi pada musyahadah. Nanti dalam kitab ini pun akan ada sedikit perbincangannya. Min an yakuna az-zikru wahidan wal fikru wahidan wal mursyidu wahidan, daripada yang perlunya kepada an yakuna az-zikru wahidan, bahawa zikir, wirid yang diamalkan itu hanyalah satu, bukan satu bilangan, maknanya satu manhaj, satu cara, satu. Kalau sirah itu saja dulu, walaupun contohnya kan, selawat banyak kita tahu kan, sirahnya berpuluh-puluh sirah, tetapi bila dah ambil dengan satu guru, dan guru bagi sirah ini, sirah itu yang kita ulang dan kita ulangnya. Kerana istiqamah dalam pengulangan benda yang sama ini, itu yang datang keberkatan itu. Bukan kata kita menafikan yang sirah lain, tak. Maknanya yang sirah lain itu boleh diamalkan, tidak ada masalah, tapi yang memberikan kesan dari sudut kerohanian itu adalah bila istiqamah di atas satu sirah. Wal fikru wahidan, fikrah, secara ilham ataupun yang dikatakan secara kefahaman, itu perlu satu juga. Mana macam kita buka kitab macam ni, maknanya kalau 10 orang hadir, kalau boleh biar 10 orang ni dengan satu kefahaman yang sama juga. Tak ada yang ni lebih, yang ni kurang, yang tu pun perlu juga. Ataupun sekurang-kurangnya di antara murid dengan guru dia itu
Jangan kata guru faham lain. Guru tak apalah, dia faham tinggi. Tapi takut murid, bila guru cakap satu-satu benda, aku faham benda lain. Tahu bila salah yang dia faham itu, tahu salah pun kemudian. Yang tu kita tak mahu juga. Wal mursyidu wahidan, dan guru mursyid, pembimbing ni biarlah seorang juga pada satu-satu masa. Tapi nantilah akan Syekh Muhammad Al-Hashimi nyatakan apa syaratnya dalam keadaan yang dikatakan mesti satu tu. Ini katakan jalan al-wusul ilal ma'rifah, kalau memang tujuan dia untuk sampai kepada untuk mengenal Allah Ta'ala. Kalau yang dikatakan nanti dia akan bincangkan dalam muka sebelah nanti, kalau sekadar untuk ambil berkat, untuk dapat pahala, ni tak ada masalah. Tidak timbul isu satu-satu mesti satu ni. Isu satu ni timbul bila kata kita nak menuju kepada ma'rifatullah, tujuannya. Tu yang dia akan terangkan lebih lagi pada muka surat yang sebelah nanti. Wa an yakuna lil muridi mahabbatun lisyaikhi, bahawa sesungguhnya wujudlah ada bagi di dalam diri hati seorang murid itu kecintaan pada lisyaikhi, pada guru dia. Sebab itu dalam isu kata nak bincang rabitah ke apa ke, asas sebenarnya adalah kepada mahabbah. Satu campakan anugerah daripada Allah Ta'ala, bukan kata dengan paksaan, bukan kata maknanya diajar ataupun dikempenkan kepada murid tu, kamu kena buat khidmat pada gurumu begini, kena cinta macam ni. Tak. Ini bukan satu benda yang boleh nak diajar. Boleh juga nak diajar, tapi itu dipanggil takhalluq, mana baru nak belajar untuk berakhlak. Tapi nak beradab, berakhlak dan juga nak ada mahabbah kepada guru ni semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada yang sifat macam tu kena ucapkan syukurlah, alhamdulillah. Untuk katakan ada mahabbah pada guru tersebut. Yakuna mahabbatan lil syaikhi wa ihtiramun lahu, ada juga suatu penghormatan lahu pada guru ini. Baik guru ada di depan dia, baik guru duduk ada di tempat lain pun, cerita dengan adab yang sama juga. Yang ini kadang-kadang yang menyebabkan sedikit berbeza bagaimana kita belajar ilmu tasawuf dan juga kita belajar dengan ilmu-ilmu bidang ilmu Islam yang lain. Kadang-kadang kita dalam bidang fiqh, akidah apa, kita hormat guru pun tu dalam majlis tu je. Dan bila dah selesai pengajian, kita balik, guru balik tak tahu mana, tak ada apa tanya hubungan guru apa kisah tak ada kisah dah macam tu. Tapi guru mursyid ini, hubungan kita dengan dia tu, kalau dalam ta'lim macam ni, dalam pengajian ke apa, dia akan tetap berterusan. Kita duduk makan dengan dia, teman dia pergi naik kereta apa, seolah-olahnya kalau boleh nak 24 kali jam sehari tu, maknanya kita seolah-olah penghormatan tu tetap berterusan walaupun kadang-kadang kita tak duduk dengan dia pun. Wa ta'zimun li haqqihi, dan pengagungan li haqqihi, kepada hak guru tersebut. Sampai dalam beberapa keadaan tu, dalam kitab-kitab tasawuf yang lain tu sampaikan kursi yang guru duduk tu, kursi guru yang bertaraf guru mursyid lah. Ini bukan cerita guru macam biasa macam ustaz, tak ada masalah. Yang guru bertaraf guru mursyid ni, tempat yang dia selalu duduk tu, kursi tu, waktu dia tak ada, dia pergi lain ke apa, jangan bagi orang lain duduk, terjaga. Yang ini pernah berlaku lah, kalau boleh tengok. Kalau pergi ke Mesir, pergi ke masjid yang tempat Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, salah seorang guru pada Syekh Yusuf sendiri. Ni anda pun sempat jumpa dengan dia juga. Jadi selepas pada Syekh Zaki meninggal tahun 1998, bulan 10 1998 tu, kursi yang dia duduk, selalu duduk mengajar ni, kursi sofa ni, sampai sekarang mana dibalutkan dengan plastik. Mana tak ada orang lain dah boleh duduk. Sampai hormat macam tu. Tapi memang itu ada, kalau dibukakan dalam kitab-kitab tasawuf yang lebih teliti lagi, yang lebih terperinci berkaitan dengan adab antara murid dengan guru ni, sampai begitu. Sebab kita nak jelaskan ni, apa maksud ta'zim ni, ilhaqi ni, sampai ke tahap itu. Tapi ini pun bukan boleh diajar juga, dan berbeza daripada satu murid pada satu murid. Kita ini banyak tahap kan, banyak tahap. Ramai-ramai, bila dah kata ramai-ramai anak murid pada seorang guru sekalipun, mana banyak tahap. Tak boleh nak kata tak dipaksa. Ada anak murid yang memang boleh dia sepenuhnya, begitu sekali
hormat pada guru sedemikian rupa. Ada yang sebagian yang lain kalau disuruhkan buat macam tu, dia pun tak mampu nak buat. Jadi kata tak boleh nak dipaksakan. Tengok kemampuan masing-masing juga. Nanti nak cerita kemampuan itu, nanti akan ada akan diceritakan dalam kitab ini, yang terutamanya perbezaan di antara as-siddiq dan juga as-sadiq. Dua-dua nampak diterjemahkan secara jujur, tapi ada sedikit perbezaan. Baik, wa husnuz zanni bihi, dan juga ada eloknya sangkaan bihi, dengan guru tersebut. Kalau kita pun di dalam syariat kita memang diperintahkan supaya ada baik sangka dengan semua manusia yang lain, maka dengan guru kita maka lebih-lebih lagi lah. Itu dikatakan kena ada baik sangka. Wa yakuna matlubul muridi wasyaikhi wahidan, dan sesungguhnya jadilah matlub, kehendak dan kemahuan seorang murid dan juga kemahuan seorang guru mursyid itu wahidan, satu juga. Guru ikhlas mengajar, anak murid ikhlas nak mengaji, maka barulah dikatakan itulah jalan kerohanian yang sebenarnya, ataupun istifadah, mengambil faedah kerohanian daripada seorang guru mursyid itu akan dapat banyak kepada anak murid tersebut. Bi an yatawafaqa niyatul muridi wa himmatus syaikhi, dengan sesungguhnya saling selaras di antara niat seorang murid daripada mula dia mencari seorang guru mursyid, kenapa dia mahu ikut perjalanan kerohanian ini, apa semua selaras dengan himmatu, kesungguhan guru yang nak mendidik ini. Guru memang ikhlas nak mendidik, dah semua izin dah apa, tak apa dah. Tapi kalau kata dia tak mahu nak didik, ataupun didiknya separuh-separuh saja kan anak murid tak akan menjadi juga, akan tetap diterbiah juga ataupun tidak terdidik juga. Kalau kata guru yang bersungguh tapi anak murid buat niatnya lagu lain, kadang-kadang ramai yang ikut perjalanan kerohanian ini, nanti aku jadi tok wali, boleh karamat banyak-banyak boleh terbang, boleh itu, mulut masing, doa satu dapat satu, doa dua dapat dua, yang tu taklah masuk tauhid bukan untuk itu, dia bukan nak dapat karamah ke apa, kita semata-mata untuk istiqamah dan nak jadi hamba pada Allah Ta'ala. Kalau betul niat macam tu, tidak ada masalah. Itu yang kata tu kena selaras. Fa iza tahada hazihi al-umur, maka apabila bercantunglah menjadi satulah kesemua perkara ini, di sebelah gurunya ada kesungguhan untuk mendidik, dan sebelah anak murid pun dengan niat yang betul dan tepat cara dia, kemahuan dia betul. Wa wujidat fihi ma bil fi'li, dan didapati semua perkara ini fihi ma, pada kedua-dua belah pihak, baik pada guru dan juga pada pihak murid, bil fi'li, secara betulnya, secara realitinya betul ada. Fa mujarradu khuturi iltifati, maka semata-mata ada lintasan pemalingan, tiba-tiba terubah niat murid, contohnya nampak guru lain lebih hebat lagi dan sebagainya, sebagaimana kita telah ceritakan tadi itu. Kalau begini keadaan betul dah, keadaan pada peringkat pertama tu betul, tapi berlaku beberapa gangguan, contohnya tertengok ataupun terpandang ataupun terasa lebih mengagungkan kepada seorang guru yang lain dan sebagainya, yadurru al-murida al-haqiqiyya, maka ini boleh merosakkan, memberi mudarat kepada murid yang hakiki, yang sebenar. Sebab ada murid yang hakiki, dalam muka surat yang berikutnya ada murid yang majazi, yang kiasan saja, yang luaran saja. Ada murid yang memang hakiki, betul dia ikut perjalanan ini, bersusah payah cari guru mursyid, ikutkan dengan tarbiyah dan sebagainya, memang mahukan untuk sampai kepada ma'rifatullah, untuk kenal Allah Ta'ala. Ini murid hakiki. Jadi kalau berlaku benda-benda yang melanggar adab ini boleh merosakkan kepada perjalanan murid tersebut, walaupun sedikit sekalipun. Dalam muka surat yang berikutnya nanti kita akan tengok murid yang majazi, murid sekadar untuk ambil berkat, sekadar luaran, boleh pegang tasbih pun alhamdulillah dan sebagainya kan. Maka yang macam itu tidak ada masalah. Dia nak pergi mengaji dengan guru siapa, dengan berpaling tengok guru lain ke dan sebagainya, berubah, itu tidak ada masalah. Tapi memang betul-betul yang nak sampai kepada makrifatullah, yang ni yang dikatakan kena ada satu mahal, satu wirid, satu guru, satu cara didikan dan sebagainya. Wa iza tamakkana minhu al-iltifatu, maka apabila tamakkana, kukuhlah daripada diri seorang murid itu
dengan pemalingan, tengok pada hasil yang lain dan sebagainya, yakunu qati'an lahu bila syakkin, maka jadilah pemalingan ini qati'an, pemutus lahu kepada murid ini bila syakkin, dengan tanpa syak lagi. Dan lebih malang lagi dia katakan iltifat tadi itu bukan sekadar terpaling tengok pada guru lain dan sebagainya. Terkadang terpaling ini dengan maksudnya terpaling kepada tengok ganjaran dunia dan sebagainya. Yang itu pun satu masalah juga. Rupa-rupanya masuk dalam tarik ni, makin rezeki makin itu lagi, makin kaya kau, makin apa kan. Itu sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Nak tengok ikhlas ke tidak sebenarnya nak ikut perjalanan kerohanian ini. Asalnya kita ikut perjalanan kerohanian ini tanpa nak minta balasan apa-apa pun, ikhlas lillahi ta'ala. Kan, sebab kalau namanya dah lillahi ta'ala, mana tak harapkan apa-apa balasan. Macam kita nak tolong kawan, mana tolong kawan, tiba-tiba dia nak bagi benda, hadiah ke apa. Tak apa, anda tolong, saya tolong ni dengan ikhlas, tak nak apa-apa kan. Macam itulah dia maksudnya. Begitu juga masuk pada tarik perjalanan ini, sebenarnya tidak minta apa-apa balasan pun. Hatta walaupun yang dikatakan tadi itu adalah merupakan karamah ke apa. Itu contohnya. Bukan kata nak makrifah, tapi nak boleh hebat. Sedangkan kita nak jadi ahli tasawuf ini, nak jadi hamba Allah Ta'ala. Semakin kita semakin orang kata semakin berisi, semakin tunduk, semakin tawaduk dan sebagainya. Tiba-tiba nak ikut jalan tarik ni, nak jadi lebih hebat. Tak jadi. Ia tak akan menjadi. Jadi itu yang termasuk di dalam pengertian iltifat tadi itu, yang terpaling tadi itu. Kemungkinan pada dunia, kemungkinan tengok pada makam, mungkin tengok kepada karamah, mungkin itu. Sebab itu dalam awal-awal perjalanan kerohanian si Salik ini ataupun si murid ini, tak perlu nak cerita banyak sangat bab karamah ke apa ni. Tu boleh cerita kemudian. Ataupun kalau nak cerita apa, ambil satu dua cerita karamah wali-wali yang terdahulu dan sebagainya. Sebab fokus yang utamanya adalah pada adab, pada akhlak dan sebagainya, istiqamah. Maka itu yang fokus utamanya. Qala asy-syaikh al-akbaru, telah berkatalah guru yang paling agung sekali. Jumpa di mana-mana kalau jumpa Syekh Akbar adalah itu gelaran kepada Imam Ibn Arabi Al-Hatimi. Sebagai gelaran dia, guru yang paling agung sekali. Fi Mawaqi'in Nujumi, dalam kitab dia yang bernama Mawaqi'in Nujum, apa yang dia sebutkan di sana, fa idza kunta baina yaday syaikhin mahfuzin, maka apabila kamu itu berada di hadapan seorang guru mursyid, waliullah dan sebagainya, tak kira tingkatan apa sekalipun, sifat dia adalah mahfuzin. Kalau Nabi dan juga Rasul, sifat dia adalah maksum. Kita belajar dalam akidah macam tu. Maknanya Nabi dan Rasul maksum. Tapi waliullah walaupun tinggi macam mana sekali maqam dia, sifat dia adalah mahfuz. Walaupun kalau kita terjemahkan secara perkataan, secara literalnya, maksudnya sama. Maksum terjaga, mahfuz pun terjaga. Tapi maksum hanya khusus kepada Nabi dan juga Rasul. Itu yang kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tak ada orang yang lain walaupun sahabat sekalipun dan waliullah dengan tingkatan apa sekalipun, sifat dia terjaga juga. Tapi tak boleh kata buat, contohnya guru buat begini. Itu dah jadi satu syariat bagi kita. Tak ada kisah macam tu. Nabi dan juga Rasul bersifat maksum sebab kita nak ambil syariat pada dia. Sebab itu dia betul-betul terjaga. Dia yang dia buat itu memang kita boleh ambil sebagai suatu dalil syariat pula. Guru dia adalah mahfuz. Fi umumi ahwalihi, pada kebanyakan masa dia. Maknanya dia sebagai manusia ada juga kesilapan. Tapi bukanlah kata kita boleh andaikan kesilapan dia itu berlaku dengan 24 jam silap saja. Kadang-kadang yang jadi pemerasaan pada zaman yang moden ini, bila kata kenapa nak pakai pandangan ulama? Ulama pun manusia biasa juga. Tapi kena faham, walaupun dia melakukan kesilapan, tak ada lah dalam 24 jam tu setiap saat dan sebagainya itu semuanya silap belaka. Tak ada macam tu. Sebab itu disebutkan di sini mahfuz. Maknanya kalau ada pun kesilapan itu, bukan kata setiap hari, bukan kata setiap masa. Ada juga, tapi tidaklah kata begitu sifatnya. Yang diulangkan sekarang ini menyebabkan ramai orang yang kadang bila sebut ulama makin tak hormat, makin tak apa. Sebab dibuat satu ayat bahawa ulama manusia macam kita juga. Lepas tu kalau ada manusia macam kita nak pakai siapa?
Oh, kita pakai Nabi. Cuma nak pakai Nabi itu ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang riwayat? Tak ke sahabat, tak ke tabi'in, manusia yang mahfuz, yang bukan maksum. Jadi kena faham bahawa kita tengok, kita tahu kelakuan Nabi, kita tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya adalah melalui apa yang digambarkan, dipraktikkan oleh sahabat, oleh tabi'in dan sebagainya. Akhlak mereka, kita tahu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui akhlak yang ditonjolkan oleh guru-guru kita, daripada sanadnya sampai pada tabi'in, pada sahabat dan seterusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Ibn Arabi dia sebutkan, kalau kamu duduk di hadapan yang begini orang dia, guru mursyid yang begini sifat dia, wari'in, lepas tu tambah lagi dengan ada sifat warak pula pada seorang guru mursyid ini, qad syuhida, yang telah dipersaksikan. Mana kalau tanya ada orang lain, ulama lain pun dipersaksikan, mengaku bifadlihi, dengan kelebihan dia. Tadi duk tanyakan apa sifat-sifat guru mursyid nak kenal macam mana. Ni dia tengah bincang ni. Sifat dia mahfuzin fi umumi ahwali, pertama. Sifat kedua dia warak. Bukan sekadar pakaian ke apa, tapi kadang-kadang kita tengok pada kelakuan dia itu, kita tahu. Begitu juga qad syuhida, bukan dia yang membangga menonjolkan dia sebagai guru, tapi disebabkan kadang-kadangnya ulama lain yang bertaraf tinggi juga mengaku, oh dia ni memang betul guru mursyid apa semua, diperakui oleh guru mursyid dia dahulu dengan ijazah, dan begitu juga diperakukan juga oleh ulama-ulama yang lainnya. Waqila bihi, dan disebutkan, sentiasa disebutkan bihi, dengan kelebihan dia ini. Mana kalau kita tanya, kenal ke guru sekian-sekian? Oh betul, guru mursyid, aku pernah berjumpa dengan dia begini-begini, ataupun tanya anak murid ataupun sebagainya. Mana diperakui, kita tahu tentang guru itu melalui cerita-cerita yang macam itu. Wa haluhu yutabiku ma syuhida fihi, dan hal kerohanian dia itu yutabiku, selaras, sama, ma syuhida fihi, dengan benda yang dipersaksikan fihi, pada diri dia itu. Tadi kita dengar cerita, oh bagus dia apa semua. Bila kita sendiri hadir di hadapan dia dan kita tengok apa semua akhlak yang guru tersebut itu, ya betul sebagaimana apa yang diceritakan tersebut. Tapi ini pun atas rezeki masing-masing juga kan. Tadi kalau ada rezeki ditonjolkan dengan kelebihan seorang guru tu, memang oh ni betul aku nak berguru dengan dia ni. Tapi kadang-kadang betul dah guru, cuma kadang-kadang anak murid itu mungkin dengan masa yang singkat dan sebagainya, tak sempat nak tengok apa kelebihan guru ni dan sebagainya, mungkin 50-50 tak tahu, jadi dia tidak sempat, jadi tidak timbul rasa dia nak ambil ataupun nak berguru dengan guru tersebut. Guru betul dah, cuma kadang-kadang ternampak ke tidak itu. Cuma macam inilah yang dikatakan apa itu hal keadaan, hal kerohanian itu yutabiku, betul-betul selaras, sama dengan apa yang dipersaksikan fihi, pada diri dia. Wa tajidu fi nafsika al-ihtirama lahu, dan kamu dapati lahu, apa tu, fi nafsika, di dalam diri kamu, di dalam hati kamu itu ada suatu perasaan kehormatan, penghormatan lahu kepada itu, tanpa diajar, tanpa dia apa, dengan automatik. Kita kalau betul murid yang betul ni, hadir seorang depan seorang guru mursyid yang betul ni, tak payah nak ajar bab cerita hormat, tak payah nak cerita adab apa-apa, dengan sendiri jaga diri kan. Sebab itu ada selalu pesan, iza kunta ma'al ulama'i fahfaz lisanak, kalau kamu duduk hadir dalam majlis orang yang bertaraf ulama, jaga lidah, tutur kata, nak bertanya dengan beradab sikit, apa semua. Iza kunta ma'a awliya, kalau kamu duduk bersama waliullah pula, guru-guru mursyid, orang-orang yang bertaraf arif billah ini, waliullah yang soleh ini, fahfaz qalbak, maka jaga hati kamu. Jangan duk terlintah begini, mulut diam dah, tapi ulasan ke hati itu banyak kan. Tu rumit sikit kan, mulut boleh tutup, tapi ulasan hati itu panjang lebar. Jadi tu pun kalau dalam beberapa keadaan tidak menjaga adab lah dengan seorang yang bertaraf guru mursyid ini. Sepatut duduk dalam majlis dia, mulut pun dengan jaga adab. Kalau nak tanya apa, tanya dengan cara perkataan yang adab. Hati pun jangan duduk ke mana-mana, duduk belilau,
Duduk dah dengan guru kan, kata suruh hadir mana majlis guru apa. Cuma body je duduk situ. Hati duduk kat lain. Itu pun satu kisah juga. Jadi menyebabkan istifadah. Seorang murid nak mendapatkan faedah kerohanian daripada guru tu dapat, tapi tidak sepenuhnya. Itu yang jadi permasalahan tu. Pahala dapat apa semua. Berkat pun dapat. Tapi kemungkinan tidak sepenuhnya disebabkan kadang-kadang tak jaga hadap hati itu bersama. Biar kalau boleh fokus pada majlis itu, pada kalam guru, dengar dengan apa yang guru sebutkan dan sebagainya. Yutabiqu masyhur wa tajidu fi nafsika al-ihtirama lahu wa ta'zima, yang dikatakan pengagungan li haqqihi, pada hak-hak guru tersebut itu, maka jagalah. Allazi huwa aslu manfaatika, yang dia itulah yang kita hormat kepada guru, yang rasa ta'zim itu, belum lagi cerita nak berkhidmat ke apa semuanya, itu merupakan asas kepada manfaatika, yang mendatangkan manfaat. Manfaat ini dengan maknanya manfaat yang secara kerohanian. Bila kita ni namanya sebagai seorang murid dan nak mengikuti satu perjalanan kerohanian, maka kita mencari suatu perkara yang mendatangkan manfaat, menambah kepada kerohanian kita itu. Jadi kalau betul ada penghormatan pada guru dan sebagainya, jaga adab dan sebagainya, maka inilah merupakan asas kepada manfaat kita, manfaat kerohanian maksudnya. Wa najatika, dan selamatnya kamu itu ala yadaihi, di atas pentarbihan guru tersebut itu. Mana kita akan terjaga daripada awal sampai ke akhir, kita duduk di bawah tarbiyah guru tersebut itu dengan penjagaan adab dan sebagainya, maka tak perlu bimbang apa-apa. Banyak ataupun sedikit insya-Allah akan ada manfaatnya yang sampai kepada kita nanti, kefahaman dan sebagainya. Sebab kadang-kadang pun orang pun dihadir sekali, dua kali, aku tak faham guru tak, Syekh cakap apa. Cerita kefahaman ini bukan, kalau tanya pada Syekh pun, Syekh pun akan kata aku bukan boleh bagi faham, Allah Ta'ala yang bagi faham, aku hanya boleh mengajarkan, bagi beberapa contoh dan cara penyampaian dan sebagainya. Tapi kefahaman daripada Allah Ta'ala. Jadi yang mahukan kefahaman daripada Allah Ta'ala itu dengan cara tadilah asasnya adalah penghormatan, jaga adab dan sebagainya. Akhlak kita dengan guru pun begitulah. Fa'in hurrimta ihtiramahu, maka sekiranya kamu dihalangkan daripada penghormatannya guru tersebut itu, mana ini pun penghormatan pada guru ni, sebagaimana kita sebutkan tadi, daripada satu orang, daripada satu salik pada satu salik berbeza kemampuan dia untuk menghormati guru, ataupun ada juga sampai terhalang tak mampu nak berhormat dengan guru sekalipun, maka apa kalau begitu jadinya, fatlub ghairahu, maka carilah orang yang lain. Tak ada syarat tadi, bincang panjang lebar tadi kan, dengan syarat mahfuz, dengan syarat wara', ataupun dah semua syarat itu lengkap daripada guru. Cuma kita ni macam tak boleh nak jaga adab dengan guru itu, maka carilah guru yang lain. Moga-moga guru yang kedua itu, yang semua sifat guru itu pun ada pada dia, dan kita sendiri pada pihak salik dan murid ini pun dianugerahkan, dicampurkan dengan suatu penghormatan kepada guru tersebut itu. Fa innaka la tantafi'u bihi aslan, maka sesungguhnya kamu tidak mampu untuk mengambil manfaat bihi, dengan guru yang pertama tadi itu, aslan, secara asasnya. Guru betul dah, cukup lengkap dah semua dengan syarat guru, syekh, guru mursyid dan sebagainya, tapi kita tidak mampu untuk menjaga adab. Carilah guru lain yang kita boleh betul menjaga adab dengan guru tersebut itu. Ma lam tashabhu bil hurmati, selama mana kamu tidak mampu bersuhbah, menemani guru tersebut itu dengan suatu bentuk penghormatan ataupun dengan ihtiram, dengan ta'zim pada guru tersebut. Sebab itu yang merupakan asas yang utamanya. Isunya bukan kata murid ni faham semua yang guru mengajar, bukan isunya boleh hadir semua majlis guru. Isunya adalah ta'zim dan juga ihtiram, penghormatan pada guru. Guru ada, guru tak ada, itu yang perlu dijaganya. Walau kana afdalan nasi wa a'laman nasi, dan kalau sekali pengguru mursyid kita itu merupakan seelok-elok, sebaik-baik manusia sekalipun, ataupun orang yang sealim-alim manusia, tanya siapa guru kita, tu orang seluruh dunia mengaku orang yang paling alim, tapi begitu sekalipun itu pada pihak guru,
Yang isunya adalah pada pihak diri kita sebagai salik dan juga murid ini. Kita beradab ke tidak? Kita hormat ke tidak? Jadi itu isu utamanya. Kalau tidak mampu yang buat macam tu, yang menyebabkan kalau mari yang paling alim, guru mursyid kutuk sekalipun, ceritanya kita tak akan dapat ambil manfaat. Jadi isunya bukan cari mana kita cari, mari kita cari guru mursyid yang paling tinggi sekali kutuk. Betul nak ada sana, jumpa betul. Tapi kita tak direzekikan mampu untuk hormat pada guru itu. Sebab kalau nak mengaji dengan guru lebih tinggi lagi, cabaran dia makin tinggi lagi. Jangan kata itu kan. Tengok kemampuan kita. Sebab itu minta Allah Ta'ala pertemukan kitanya dengan seorang guru mursyid yang dikatakan kita mampu untuk hormat dia, beradab dengan dia sepenuhnya. Maka itu yang lebih beri manfaat walaupun bukan kutuk sekalipun. Cuma kalau pada pihak diri kita, itulah yang guru yang paling sempurna bagi pihak diri kita. Wala tusi'u bihi az-zanna, dan jangan sekali wala tusi' bihi az-zanna, janganlah sekali-kali kamu memburukkan bihi dengan guru mursyid kamu itu akan sangkaan kamu. Fa innaka la tantafi'u bihi abada, maka sesungguhnya kamu tidak mampu mengambil manfaat dengan guru itu secara kerohaniannya abadan, selama-lamanya. Jadi tengoklah macam contohnya kan, contoh kalau dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu dengar kan, baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan isteri baginda. Jadi Ummul Mukminin ni semuanya tertutup muka. Jadi bila baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan zaujah dia, salah seorang zaujah baginda, dan bertembur dengan seorang sahabat. Bertembur gitu sajalah, tak ada masalah. Tapi bila dah lalu, dah lepas dah sahabat tersebut itu, baginda sallallahu alaihi wasallam panggil sahabat tadi. Panggil. Ni zaujah aku. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam sebut macam tu? Baginda dah tahu dah. Yang sahabat tadi itu bila dah bertembur dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan nampak sebelah baginda ni. Siapa dia ni? Terintah macam tu je. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sifat rahmat baginda sallallahu alaihi wasallam tak nak bagi sahabat ni tak ada adab. Itu dia betul kata. Mari ni zaujah aku. Tak apa. Jadi hilang keluh kesah ke apa persoalan tadi tu. Jadi begitu juga kita bermuamalah dengan guru ni. Sebab itu kadang-kadang selalu disarankan doa, minta-minta bila kita bersubah dengan guru, lebih-lebih lagi pula dalam keadaan 24 jam sehari semalam duduk dengan dia dan sebagainya, kita minta doa, minta Allah Ta'ala tutupkan supaya tidak nampak apa keburukan guru kita. Dia manusia biasa juga, dia makan minum sebagaimana kita juga. Tapi disebabkan kita selalu pergi mari dengan dia tu, takut ternampak beberapa sifat, kenapa guru buat macam ni, dia orang biasa dan sebagainya. Tapi dalam keadaan begitu menyebabkan kita merendahkan pandangan kita, ataupun yang dalam keadaan yang terburuknya menyebabkan kita buruk sangka dengan guru. Yang itulah yang menyebabkan kita tak akan mampu mengambil manfaat kerohanian walaupun duduk berapa lama. Ni anak buah aku mengaji dengan guru tu 20 tahun. Isunya bukan lama, isunya adalah beradab. Dan juga jujur, shadiq. Sebab itu selalu disebutkan juga at-tariqu liman sadaq la liman sabaq. Jalan kerohanian ini untuk orang yang jujur, bukan orang yang terlebih dahulu jumpa dengan guru. Aku 20 tahun aku berguru. Kamu siapa? Kamu baru jumpa hari ni. Tak boleh tak mengaku macam tu. Murid yang 20 tahun dahulu jumpa dengan guru dengan murid yang baru hari ni, guru akan layan dengan sama. Guru layan beri hak yang sama. Tak boleh kata anak murid 20 tahun. Kata sedap aku 20 tahun ni dengan guru ni. Banyak kelebihan dan sebagainya. Tak boleh kata macam tu. Isunya adalah jujur dan juga beradab. Fa idza wajadta min man tahsulu fi nafsika hurmatahu, maka apabila kamu temui dapati orang ataupun guru mursyid yang wujudlah di dalam diri kamu itu penghormatan padanya, fakhdumhu, maka khidmatlah kamu pada dia. Pada khidmat ini atas kemampuan masing-masing lah pula. Ada yang mampu berkhidmat sampai 24 jam sehari semalam pun boleh. Ada yang kita pula dalam realiti kehidupan sekarang ini, lebih-lebih lagi pula kalau kita ambil bai'ah dengan mana-mana guru, kita pun dalam keadaan dah berkeluarga, ada berapa tanggungjawab, kita ada kerjaya dan sebagainya. Jadi untuk berkhidmat pada guru 24 jam sehari semalam, tak dapat ni. Kan? Di samping wirid tu tak ada masalah lah, wirid tetap amalkan. Cuma macam mana nak berkhidmat pada guru tu, itu tengok kemampuan. Dan kadang-kadang guru pun lebih mengetahui kemampuan kita pun. Bila guru lebih mengetahui kemampuan kita, kadang-kadang dia suruh itu memang benda yang kita dah mampu buat.
Bukan kata yang di luar kemampuan kita, minta tolong buat begini ataupun ada apa-apa sajalah. Banyaklah yang nak khidmat pada guru ni sehari semalam ni. Makan dia, nak pakaian dia, kalau nak pergi satu tempat bawa dia. Tu cerita kalau nak khidmat 24 jam sehari semalam lah tu. Banyaklah daripada mula guru bangun tidur tu sampai dia tidur semula. Kita yang paling lah. Dan kita yang kena paling awal yang bangun pada guru. Kena siap dah. Kalau boleh sampai tahap tu lah. Kalau ada peluang dan rezeki dan kemampuan, masa dan tenaga dan sebagainya. Kita ni kalau dah berusia pula, kita apa perlu bantuan untuk mempersiapkan diri kita nak berkhidmat dengan guru kan. Tapi tengok kemampuan masing-masing. Fakhdumhu, maka khidmatlah kamu akan guru itu. Wa kun maitan baina yadaihi, dan jadilah kamu seumpama mayat di hadapannya. Maka istilah ini kena perjelaskan dengan sedikit panjang sedikit. Seolah-olah apa maksud istilah ini? Kamu tak ada pendapat kamu langsung. Tadi kata ustaz dah sebut dah, rukun kepada tarik ini, jalan kerohanian, pertamanya zikir, kedua ilmu, ketiga muzakarah. Muzakarah kan boleh bertanya, boleh mengadu dan sebagainya. Ni kabar-kabar tengok-tengok Syekh Muhammad Hashimi sebutkan kena jadi seperti mayat di hadapan orang yang memandikan dia. Tak boleh ada pendapat lain, tak boleh nak kata apa dan sebagainya. Kalau kita buka kitab Haqaiq An-Tasawuf karangan Syekh Abdul Qadir Isa, anak murid kepada Syekh Muhammad Al-Hashimi, dia guna istilah yang lebih moden sedikit. Dia kata hubungan di antara seorang murid dengan guru dia itu seumpama seorang pesakit dengan doktor dia. Mana doktor memang kepakaran dia bagi obat dan sebagainya, tetapi pesakit ada peluang untuk tanya pada doktor, ubat ni untuk apa, berapa kali kena makan. Mana masih ada peluang untuk bertanya dan bersuara. Sedangkan ayat ini macamnya tak boleh bersuara langsung. Jadi ada bertembungan ke tak? Nak pakai yang mana satu ni? Nanti yang tadi dah sebut tadi, yang siddiqun dan sadiqun, dalam bab yang kemudian nanti akan diceritakan. Cuma yang kita boleh nyatakan pada ini, siddiqun itu tu yang kemuncak kejujuran. Sadiqun itu jujur juga, tapi belum sampai ke tahap yang sepatutnya, yang lebih tinggi lagi itu. Orang yang betul-betul siddiqun itu, kalau jadi macam ni, ceritanya seumpama mayat di hadapan orang yang memandikan dia, tidak ada masalah. Memang dia tidak akan ada terlintas, guru suruh apa sekalipun, mana dia tidak akan ada terlintas satu persoalan atau apa dan sebagainya. Ada orang yang layak, tapi tak tahulah, tapi selalunya nak cari dalam sejuta ada seorang yang macam tu. 99.9% daripada murid ataupun salik ini adalah sadiqun, jujur. Lebih-lebih lagi pada zaman moden ni, betul ada jujur. Tapi kadang-kadang kita zaman moden ni, dengan cara pemikiran kita yang moden ni, kita selalunya tanya, apa sebab benda-benda ni berlaku? Jadi kalau guru suruh benda satu, kenapa guru suruh macam ni? Jadi kena pakai dengan istilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Isa di dalam Haqaiq An-Tasawuf tadi. Itu lebih sesuai dengan dia. Ada antara seorang pesakit dengan doktor dia. Di peluang ada boleh muzakarah, boleh tanya Syekh, saya bukan tak nak buat yang Syekh suruh ni. Cuma kenapa, apa hikmat dia? Apa sebabnya? Dengan tanya dengan penuh beradab dan sebagainya. Saya bukan tak nak buat, tapi nak tahu terlebih dahulu apa dia begini dan sebagainya. Kalau macam tu tidak ada masalah. Sebab 99.9% realiti kepada salik ataupun murid, lebih lagi pada zaman yang moden ini, memang itulah sifat dia. Tak boleh nak paksa nak buat macam ni. Sebab itu bila kata bai'ah dengan seorang guru, lebih lagi pada era ataupun zaman yang moden ini, Sayyidi Syekh Yusuf pun selalu sebutkan, bai'ah membabitkan kepatuhan kepada perkara-perkara berkaitan dengan perkara kerohanian. Dia nak kerjaya, dia nak ada keluarga, itu keputusan dia, boleh buat keputusan dia sendiri. Dia nak istikharah, kecuali kalau dia datang juga jumpa dengan Syekh, minta dengan nasihat ke apa, barulah Syekh bagi nasihat dan sebagainya. Cuma yang dia perlu patuh betulnya adalah perkara-perkara berkaitan dengan perjalanan kerohanian dia, bila dia bai'ahkan dengan seorang guru mursyid. Itu 99.9% yang sadiqun. Yang siddiqun ini, kadang-kadang apa yang nak buat sampai dia nak kahwin pun tanya Syekh dulu. Syekh, saya nak kahwin. Syekh bagi, ni kena kahwin yang ni. Kalau kita orang moden, kalau tunjuk macam tu memang taubat lagi, tak terima.
mak pok pilih pun tak terima lagi kan. Ni guru pula kan, tak ada hubungan apa nak terima. Jadi nak cerita je, tengok keadaan, tengok murid, tengok dia duduk pada yang mana, siddiqun ke ataupun sadiqun. Siddiqun boleh guna ayat sebagaimana dalam kitab Syekh Muhammad Hashim ini, seumpama yang dikatakan umpama ayat di hadapan pemandi dia. Memang kalau guru dia suruh satu, dia buat satu, guru dua buat dua, tak tanya tak apa dan terus buat terus. Yang cerita tak mampu tu cerita kemudian, dia pergi buat dulu. Dan cerita yang kita realiti yang zaman moden ini 99% ini adalah sadiqun, jujur, betul jujur. Cuma kadang-kadang dengan cara kehidupan kita ini yang menyebabkan ada banyak persoalan tentang hikmat, nak tahu sebab dan sebagainya, maka kena gunakan istilah yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiq At-Tasawuf. Hubungannya murid dengan guru adalah dikatakan seumpama pesakit dengan seorang doktor. Sebab itu dijadikan hikmatnya, kenapa dijadikan tonggak asas kepada tarik, lebih lagi pada zaman yang moden ini, adanya sistem muzakarah. Tanya pada guru kenapa dengan penuh adab dan sebagainya, permasalahan apa yang perlu nak diluahkan pada guru dan sebagainya. Ketika guru memberikan sesuatu perintah, guru suruh wirid banyak ni, hai Syekh tak mampu Syekh, bagi tahu semua. Cerita tak mampu ke apa tu luahkan semua dalam muzakarah itulah, antara murid dengan guru saja. Yang kalau cerita ramai-ramai, ni cerita kadang-kadang tanya ramai-ramai, guru pun tak mahu nak menjawab, sebab nak jaga dengan penghormatan si murid ini. Selalu sistem muzakarah ini biar antara kita dengan guru ya tahunya cerita ni, ketidakmampuan, permasalahan apa, terutamanya berkaitan dengan perkara kerohanian, maka adanya sistem muzakarah. Yusrifuka kaifa yasha'a, yang boleh mengarahkan kamu itu, merubah kamu, mengalihkan kamu bagaimana yang dia mahukan, guru itu mahukan. Kalau gunakan inilah yang siddiqun tadi itu, yang betul-betul jujur pada kemuncak dia. Tengok Saidina Abu Bakar As-Siddiq, tak ada dah yang boleh lain. Saidina Umar pun tak dapat gelaran tu. Nak cakap nak keimanan, apa yang istimewanya yang ada pada Saidina Abu Bakar tu, yang tak ada pada semua sahabat-sahabat yang lainnya atau umat yang kemudian sekalipun, tak ada. Sampaikan itu yang dikatakan siddiq deh. La tadbira laka fi nafsika, tiada suatu ketentuan yang milik bagi kamunya di dalam diri kamu, ma'ahu, bersama keputusan guru. Tadilah yang cerita siddiq tadi itulah. Ta'ish sa'idan, nescaya kamu akan hidup dengan bahagianya. Dengan maknanya mengikuti perjalanan kerohanian, maka dia dapat apa yang dimahukan untuk menjadi betul-betul hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapatkan dengan jalan istiqamah ini dia. Wa kun mubadiran, dan jadilah kamu sebagai orang yang bersegera, limtisali ma ya'muruka bihi, untuk mematuhi benda-benda yang guru itu surahkan kamu atau perintahkan akan kamu bihi, dengan perkara itu. Wa yanhaka anhu, ataupun ada guru itu tegahkan akan kamu anhu, daripada perkara tersebut. Tadilah tengok keadaan dia. Atau kalau yang dikatakan sadiqun 99% ini, maka dalam ruangan muzakarah lah nak tanya, kenapa untuk guru buat tegahan ni, kenapa guru suruh buat macam ni, diberi peluang untuk bermuzakarah dengan guru. Bukan kata tak nak buat, cumanya nak buat, cuma dalam keadaan tertanya-tanya pun tak akan terselesai juga. Buat tapi dalam keadaan hati tu, kenapa tak akan habis juga, ataupun menyebabkan kita tunaikan apa yang guru suruh itu dalam tidak sepenuhnya. Itu menyebabnya kualiti pun berkurangan. Fa in amaraka bil hirfati, maka sekiranya guru itu suruh perintah kamu itu dengan satu bentuk kerjaya. Ini tadilah cerita yang siddiq ni. Ini cerita bagi siddiq. Sampai ke kerjaya, nak pilih kerjaya apa, kerja apa. Tentukan. Kena pula lah. Kita lepasan profesional. Tiba-tiba guru tukar pergi bidang agama. Kita dah belajar daripada menengah. Tiba-tiba suruh pergi agama. Contoh ni sebagai contoh lah. Kalau suruh sampai macam tahap macam ni, tu menyebab garu kepala kan. Nak patuh tapi garu kepala. Maka kena muzakarah. Sadiq. Yang ni ceritanya siddiq. Sampai kerjaya apa, guru yang pilih nak kerja apa.
fahtarif, maka kerjalah kamu, berkerjayalah kamu. An amrihi, daripada perintahnya, berdasarkan perintah dia, bukan sebab kita nak berkerjaya, nak bekerja, nak cari duit ke apa, bukan sebab itu, tapi semata-mata kerana guru yang perintahkan, suruhkan. La an hawaka, dan bukan daripada hawa nafsu kamu sendiri, bukan pilihan kamu sendiri. Sebab tu tadilah bezanya pada siddiqun dan juga sadiqun. Siddiqun itu berbeah dengan guru sampai ke tahap begitu sekali guru itu jaga, seolah-olah kehidupan dia seharian, susunan dia, nak berkeluarga apa, nak kerja apa, semuanya dengan guru belaka. Itu siddiqun. Yang sadiqun, bila bai'ah dengan guru, maka paling-paling minimalnya adalah dalam perkara-perkara berkaitan dengan kerohanian. Guru suruh. Bahkan ke dalam sadiqun ini pun guru lebih tahu dah. Dia ni sadiqun. Maka kadang-kadang guru dia tak wajibkan. Sebab itu kadang-kadang pernah dengar Sayyidi Syekh Yusof, dia bagi tahu benda-benda, ini aku nasihat atas kamu lah, kamu nak ikut ke tidak. Sebab tahu dah kita ni bukan tara siddiqun ni, dia tahu kita ni gambar-gambar ni yang sadiqun. Sebab itu Syekh bagi peluang. Nak ikut, alhamdulillah. Kalau tak nak ikut pun rasa yang lebih cantik lagi cara nak buatnya, silakan juga. Sebab tahu dah kita ni setakat ni kemampuan kita. Kalau suruh paksa juga rosak kita juga. Jadi Syekh nak menjaga kemaslahatan kita sebenarnya. Kalau Syekh suruh benda yang kita tak mampu pun tak akan menjadi juga kita ni, tak akan jadi anak murid yang sepatutnya juga. Jadi Syekh didik kita ini sesuai dengan jalan, dengan kemampuan kita juga. Dan Syekh lebih tahu kemampuan kita ni setakat mana. Tak perlu nak cerita, saya ni setakat ni Syekh mampu. Guru lebih tahu, lebih faham lagi. Guru lebih kenal kita daripada kita kenal diri kita sendiri. Jadi bila lagu tu keadaan dia, kalau dia ada benda yang dia suruh pada kita tu, memang satu suruhan yang dia dah tahu dah kita ini mampu. Kalau betul tak mampu, dia suruh, tapi ya kita tahu bahawa benda yang dia suruh tu tak mampu, itu di peluangnya ada muzakarah. Syekh, saya mampu buat setakat ni 50% yang Syekh suruh tadi. Tak apalah, Syekh akan bagi jalan penyelesaian dia macam mana. Yang boleh kami ceritakan tu, kalau kita dalam buku wirid kita kan, buku wirid kita ada dua kan wirid kan, Durul Mukhtar yang kita sekali sari, dan juga Mukhtasar Al-Hasani kan, dalam buku wirid Syazuli yang dibawa di Syekh Yusuf ni. Durul Mukhtar itu mungkin kalau nak dibacakan dengan apa itu, dengan cara bacaan yang sederhana, mungkin paling-paling pun 15 minit, 20 minit. Kalau baca lambat sikit mungkin dekat setengah jam. Jadi ada anak murid di Mesir dulu kan tersebut, kebetulan pelajar-pelajar pula dalam musim peperiksaan, nak menghafal, nak apa, nak baca wirid panjang pula Syekh. Kami nak hafal lagi ni, tak sempat lagi. Jadi nak tahu apa Syekh buat? Syekh selepas itu 2-3 kali dia datang, ni ringkasan kepada, tak sempat baca yang panjang ni, baca yang ringkas ni. Pelik kan? Kalau kita, mana mungkin guru anak murid boleh minta tawar menawar lagi nak baca. Suruh pendek, dah pendek dah, suruh pendekkan lagi. Tapi guru memang sifat dia macam tu. Selagi ada benda yang boleh memudahkan kepada anak murid, dia akan mudahkan. Isunya adalah kefahaman. Mana yang tidak membebankan kepada anak murid, maka Syekh akan suruhkan. Wa in amaraka bil qu'udi faq'ud, maka sekiranya dia memerintahkan akan kamu dengan duduk diam, jangan buat apa, fokus pada ibadat, zikir dan sebagainya, maka duduklah. An amrihi, dia mari datangnya daripada perintahnya, la an hawaka, dia bukan daripada hawa nafsu kamu sendiri yang kata nak duduknya, nak duduk diam dan tumpukan kepada ibadat saja. Jadi isunya bila kita berbai'ah dengan seorang guru, maka guru yang menentukan. Ni pada siddiq kan cerita ni pada siddiq. Dia kena bekerja, guru akan suruh dia bekerja walaupun dia lebih suka nak beribadat saja. Tengok guru suruh, pergi kerja. Apa duduk ibadat saja, duduk pegang tasbih saja. Ada macam tu. Ada juga yang dikatakan dia duduk bekerja dah. Tata guru kata, dah hentikan semua, fokus pada ibadat dan zikir dan sebagainya. Ini cerita as-siddiq. Yang ni dia akan patuh. Cerita as-sadiq selalunya ialah nak buat, tapi mungkin kemampuannya 50% daripada apa yang Syekh perintahkan itu kita luahkan melalui jalan muzakarah. Fahuwa a'rafu bimasalihika minka, maka dia guru mursyid itu dia lebih mengetahui bimasalihika, dengan maslahat kamu, apa yang memberi manfaat pada kitanya,
minka, daripada diri kita sendiri. Kita tak pun tak kenal diri kita, kemampuan kita. Setakat mana kederat tubuh badan tu kita tahulah, setakat mana letih nak makan berapa kilo, setakat mana tu tahu. Tapi kederat kerohanian kita, macam mana nak beribadat, setakat mana kemampuan khusyukkan dan sebagainya, itu pihak guru yang lebih mengenali kita macam mana. Jadi bila dia sungguh, dia tahu dah kita setakat mana mampu. Wa arghabun nas ila Allah, dan dialah guru mursyid inilah yang arghabun nas, yang paling suka daripada kalangan manusia ini, ila Allah, pada Allah Taala, fi masalih, kepada kepentingan kamu. Mana dia lebih menjaga kita ini kadang-kadang lebih pada ibu bapa kita menjaga kita. Ibu bapa menjaga tubuh badan kita dengan makanan dan sebagainya apa semua. Guru ni dia, kalau kita orang kata, bagai menatang air yang penuh. Maknanya dia jaga seseorang anak murid kerohanian murid ini. Dialah yang lebih suka kalau kita dapat bermanfaat lebih-lebih lagi dalam bidang kerohanian ini, berguru dengan dia dan sebagainya. Dia yang lebih suka orang anak murid aku dapat dengan itu. Sebab itu dalam apa-apa dapat pencapaian dalam bidang ataupun kemajuan dalam bidang kerohanian ini, tak perlu nak bagi tahu guru. Guru lebih tahu. Kalau ada nak cerita pun dalam sistem muzakarah tu adalah berkaitan permasalahan ketidakmampuan dan sebagainya, untuk guru tolong selesaikan. Yang cerita pencapaian, guru lebih tahu pencapaian kita. Tak perlu kata guru, okey kamu sekarang KPI kamu untuk tahun ni tobat. Cerita KPI fail belakang. Kalau cerita KPI fail. Tapi guru lebih tahu kalau betul ada pencapaian, maknanya tak perlu kata ada bila berguru dengan aku mesti ada ni minimal levelnya macam ni. Tak ada cerita macam tu, tak pernah diceritakan. Mana pencapaian setiap kita ni berbeza, pencapaian kita dengan kemampuan kita, dengan rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita, pencapaian kita adalah berbeza. Jadi guru tak akan memaksa